Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zulfahmi bin Ma'arifin bernombor metrik A171928. InsyaAllah pada kali ini saya bersama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Afi bin Muhammad Barawi Jalaluddin bernombor metrik A167740 akan membentangkan mengenai bai' tawarruk dalam produk Ar-Rahnu di Malaysia. Jadi kita akan mulakan dengan definisi tawarruk dan definisi Ar-Rahnu. Definisi tawarruk dari sudut bahasa ialah tawarruk berasal dari perkataan Arab iaitu warq atau warik atau waraqah yang bermaksud wang perak, dirham atau logam perak. Tawarruk bermaksud meminta wang dan ia lebih umum iaitu meminta wang sama ada dari perak atau emas atau wang kertas. Seterusnya ialah definisi tawarruk menurut Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Tawarruk bermaksud kontrak pembelian komoditi secara pembayaran tangguh sama ada melalui jualan terus atau kontrak murabahah. Komoditi tersebut kemudiannya dijual semula secara tunai kepada pihak lain selain penjual asal. Seterusnya ialah definisi Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ialah asal kata terbitan bahasa Arab iaitu daripada kata perbuatan rohana yang bermakna menggadaikan. Definisi Ar-Rahnu menurut istilah undang-undang Islam sebagaimana yang diperkatakan oleh para ulama Maliki ialah pemberian seseorang yang diizinkan berkontrak sesuatu yang boleh dijual atau sesuatu yang mempunyai gharar yang sedikit sebagai sandaran atau jaminan ke atas sesuatu hak. Daripada kedua-dua definisi tersebut, kita dapat fahami bahawa Ar-Rahnu dan tawarruk ini merupakan dua perkara yang berbeza. Oleh itu, bagaimana boleh tercetusnya produk Ar-Rahnu berasaskan konsep tawarruk? Faktor penggabungannya ialah rentetan daripada keputusan yang dikeluarkan oleh SAC-BNM iaitu Syariah Advisory Council on Islamic Finance of Bank Negara Malaysia yang mengeluarkan kenyataan mengenai ketidakpatuhan syariah Ar-Rahnu yang menggunakan kaedah upah simpan. Ar-Rahnu hari ini khususnya di perbankan Islam telah berpindah kepada tawarruk. Seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afi bin Muhammad Barawi. Saya akan menerangkan keputusan MPS berhubung cadangan produk Ar-Rahnu berasaskan tawarruk. Okey, yang pertama, bagi struktur yang melibatkan pembelian komoditi secara pukal pada awal hari perniagaan, penyesuaian fik berkenaan pembatalan pembelian komoditi daripada penyedia platform perdagangan komoditi hendaklah jelas. Dan yang kedua, jika kemungkinan oleh pelanggan, kebenaran daripada pelanggan perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum proses penjualan ataupun pencairan aset cagaran dilaksanakan. Okey, antara terma dan syarat produk Ar-Rahnu hendaklah menyatakan dengan jelas layanan-layanan berikut dalam situasi kemungkinan oleh pelanggan. Yang pertama, jika hasil daripada pencairan aset cagaran melebihi liability pelanggan, maka yang lebih itu haruslah dipulangkan semula kepada pelanggan. Dan yang kedua itu, dan jika hasil itu kurang daripada liability, maka pihak IKI boleh berhak untuk mendapatkan amount tersebut daripada pelanggan. Okey, dan yang seterusnya, pelanggan hendaklah dimaklumkan berhubung spesifikasi dan ciri-ciri komoditi yang dijual beli agar untuk mengelakkan elemen ketidakpastian yakni gharar dapat dielakkan dan pertikaian oleh pihak-pihak yang berkontrak. Okey, dan yang terakhir, semua keperluan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia adalah dokumen polisi tawarruk dan Ar-Rahnu hendaklah dipatuhi. Okey, itu untuk keputusan MPS. Sekarang ialah ilustrasi umum struktur produk Ar-Rahnu berasaskan tawarruk. Okey, jika kita lihat pada carta alih, terdapat 5 step ataupun 5 cara. Yang pertama, satu, pelanggan mencagar emas kepada IKI. Dan yang kedua ini IKI membuat penilaian terhadap barang kemas tersebut yang menentukan jumlah pembiayaan yang layak dimohon oleh pelanggan. Okey, dan ketiga inilah berlaku proses tawarruk, yang mana yang 3A ini ialah Institut Kewangan Islam membeli komoditi daripada pembekal komoditi melalui platform perdagangan komoditi, dan kemudian apa yang dilakukan oleh 3B, dia menjual komoditi tersebut kepada pelanggan berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diluluskan, dan pembayaran tersebut merupakan pembayaran secara tangguh, dan kemudian
yang kita pergi kepada 3C di bawah ni. 3C pelanggan kemudian menjual balik menjual komoditi kepada penyedia platform pedagang komoditi di sinilah, dan menggunakan IKI ini sebagai ejen, atau erti nama lain dia sebagai dalam Islam kita konsep wakalah. Okey, dan yang seterusnya dan yang keempat, dan apabila sudah menjual komoditi tersebut, maka hasil jualan akan diberikan semula kepada pelanggan setelah aturan-aturan ini selesai lah. Okay, dan yang terakhir, pelanggan akan membayar kepada AKI emas keuntungan pada setiap 6 bulan, dan emas prinsip akan dibayar semasa tempoh matang pembiayaan. Okey, dalam situasi kemungkinan pembayaran, AKI berhak untuk menelong aset cagaran bagi tujuan melesaikan jumlah pembiayaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai adakah tawarruk ar-rahnu menepati syariah. Jadi kita akan rujuk kepada dalil keharusan tawarruk dan dalil keharusan ar-rahnu. Dalil keharusan tawarruk ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya ialah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan semua bentuk jual beli kecuali bentuk jual beli yang terdapat dalil yang mengharamkannya. Seterusnya dalil keharusan ar-rahnu ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang bermaksud, dan jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang, yakni oleh orang yang memberi hutang. Keharusan penggabungan beberapa kontrak dalam suatu struktur produk. Kaedah fiqh, hukum asal muamalat adalah harus kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Oleh itu, pergantungan antara kontrak-kontrak adalah dibenarkan sekiranya objektif setiap kontrak dapat dipenuhi dan menyokong antara satu sama lain. Sebagai kesimpulan, at-tawarruk menjadi panduan dalam pelaksanaan perkhidmatan ar-rahnu yang lebih menepati syariah. Sekian, terima kasih.